Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Khairunisa binti Isa. Kami daripada Kumpulan Tasik Kenyir Seksyen 18 ingin membincangkan tentang hubungan etnik dan polarisasi di bawah tajuk etika dan peradaban dan di bawah tema pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Dalam banci perumahan 2020, populasi rakyat Malaysia telah mencapai 32.4 juta orang. Peratus pecahan penduduk mengikut kepercayaan dan agama ialah Islam 60.4%, Buddha 19.2%, Kristian 9.1%, Hindu 6.3%, Confucius, Taoism, fahaman tradisi Cina dan lain-lain ialah 2.6%. Hal ini menunjukkan bahawa negara Malaysia ialah negara yang majmuk. Penyertaan masalah yang kami perolehi dalam kajian ini adalah polarisasi yang kian meningkat sejajar dengan perkembangan teknologi. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan isu perkauman yang berlaku di setiap platform media sosial. Pengerusi Ummah Muhammad Zain Mustafa juga telah berkata, polarisasi melebarkan jurang antara kaum. Hal ini disokong oleh Fellow Utama Institut Kajian Etnik iaitu Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Beliau berkata, perbezaan agama, adat dan perkauman adalah satu punca utama yang melebarkan jurang antara kaum. Telah melihat video pendek sebentar tadi, jadi apa yang anda dapat daripada video tersebut? Berdasarkan slide yang anda lihat sekarang, ia merupakan isu yang berlaku di Malaysia sejak dahulu sehingga sekarang yang menyebabkan jurang polarisasi antara kaum. Antara peristiwa hitam iaitu 13 Mei yang menyebabkan 200 orang terbunuh, 400 orang cedera, 10,000 penangkapan. Hal ini berlaku semasa kempen pilihan raya yang di mana ahli politik telah membangkit isu sensitif yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, hak kerakyatan orang bukan Melayu dan keistimewaan orang Melayu sebagai bumi putera. Selamat sejahtera, saya Chu Junwang. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang berlakunya polarisasi dalam negara kita. Kita tahu dalam negara kita banyak etnik-etnik. Yang etnik-etnik utama dalam negara kita ialah Melayu, Cina dan juga India. Faktor-faktor utama yang menyebabkan berlakunya polarisasi dalam negara kita ialah budaya yang berbeza dan interaksi antara kaum adalah terhad. Faktor kedua ialah perbezaan agama dan aktiviti agama yang berbeza pada masa yang berlainan juga akan menyebabkan berlakunya polarisasi dalam negara kita. Sebab kita ada tiga kaum, setiap kaum akan menjalankan bidang ekonomi yang tetap. Sebagai contohnya, bagi kaum Cina, mereka menjalankan rombongan, dan bagi kaum Melayu, mereka menjalankan pertanian pada masa British. Ini akan menjadikan tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama. Yang faktor-faktor yang akhirnya ialah kewujudan sekolah vernacular menyebabkan tidak wujud proses integrasi etnik. Kesan terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Pertama, menyukarkan hubungan antara etnik di Malaysia. Kedua, mengancam kestabilan politik dan keamanan serta keharmonian negara. Ketiga, kurang pendedahan dan tentang identiti nasional. Kaedah mengatasi cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik dan kaum adalah memperbaiki dasar pendidikan negara untuk membangunkan ekonomi kaum. Selain itu, menjadikan aktiviti sukan sebagai ejen pengerat hubungan antara etnik melalui kurikulum di peringkat sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi kerana boleh mengeratkan hubungan dan membangkitkan semangat tolong-menolong, setia kawan dan saling mempercayai di antara para pelajar pelbagai kaum yang terlibat. Selain itu, media massa memberi pendedahan kebudayaan dalam pelbagai etnik kerana bukan sahaja membekalkan fakta dan data tertentu, malah memberikan maklumat tentang matlamat, maksud dan signifikan sesuatu peristiwa. Media massa perlu peka dalam menyampaikan sesuatu dasar, lebih-lebih lagi jika isu tersebut menyentuh isu-isu sensitif supaya tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Seterusnya, menjadikan guru sebagai ejen penyemai perpaduan kaum untuk menyampaikan dan melaksanakan dasar pendidikan kepada murid dan masyarakat.
Kesimpulan yang kami dapat simpulkan daripada isu ini adalah polarisasi harus dijauhkan daripada diri kita kerana ia menyebabkan adanya jurang perkauman antara kaum dalam masyarakat Malaysia. Oleh itu, kita haruslah hidup bersatu padu antara kaum agar perpaduan dalam masyarakat Malaysia lebih mantap. Jadi, kesannya kita akan hidup dalam keadaan harmoni dan negara Malaysia juga akan lebih maju di pesada dunia. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.